Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurushwari Rifa'i bin Abdul Halim, nombor metrik 061754. Hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang hari kiamat. Tanda-tanda kiamat merupakan petunjuk atau isyarat tentang hampirnya kedatangan hari kiamat. Umat Islam percaya bahawa pengakhiran alam semesta ialah sebahagian daripada rahsia Allah dan tiada satu makhluk pun yang mengetahui waktu sebenar berlakunya kiamat. Walau bagaimanapun, Nabi Muhammad SAW memberitahu bahawa sebelum tiba hari kiamat itu, tanda-tandanya akan muncul dan disaksikan oleh manusia. Beriman kepada hari kiamat merupakan satu daripada rukun iman yang wajib diyakini bahawa hari kiamat pasti akan berlaku. Sekiranya mengingkarnya bererti seseorang itu terkeluar daripada agama Islam. Tidak ada sebarang syak padanya, dan bahawa sesungguhnya Allah akan membangkitkan, iaitu menghidupkan semula orang-orang yang berada dalam kubur. Surah Al-Hajj ayat yang ke-7. Hakikatnya hari kiamat merupakan kebijaksanaan Allah yang telah merahsiakan tarikh sebenar berlakunya hari kiamat. Ia bagi memastikan manusia sentiasa membuat persediaan untuk menghadapi saat getir tersebut, agar tidak tergolong dalam kalangan manusia yang rugi. Keseronokan dunia menyebabkan manusia sering alpa tentang hari kiamat. Maka sangat signifikan manusia diberikan peringatan bahawa kehidupan di dunia adalah sementara sahaja. Bagi memastikan manusia tidak terus terlalai, ada beberapa perkara yang mesti menjadi peringatan dalam menjalani kehidupan agar tujuan hidup adalah jelas. Antara peringatan yang dapat membawa manusia membuat persediaan hari kiamat adalah seperti berikut. Terdapat 5 peringatan yang dapat membawa manusia membuat persediaan hari kiamat. Yang pertama, kehidupan di dunia hanyalah sementara. Yang kedua, setiap amalan akan dihisap. Bermaksud setiap amalan yang dilakukan secara zahir ataupun batin akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kelak. Yang ketiga, kematian itu pasti. Sebagaimana kita tahu, semua makhluk yang hidup di atas dunia ini, di alam semesta ini akan mati. Yang keempat, amalan soleh sebagai bekalan. Kita mestilah membuat banyak bekalan amal soleh. Yang kelima, ilmu sebagai pembimbing. Jadi ilmu itu sangat penting kepada kita semua. Sebagaimana kita tahu, ilmu itu dapat membimbing kita ke arah yang benar, bukan ke arah yang terpesong. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Adzim bin Johari. Nombor matriks 061871. Saya daripada Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Usuluddin pada semester 2 ini untuk subjek Mabahith Al-Ilahiyat. Kod kursus untuk subjek ini ialah USI 10102. Saya diajar oleh pensyarah yang bernama Dr. Engku Ibrahim bin Engku Wa'uzin. Kumpulan kami memilih tajuk tentang tanda kiamat kecil daripada Rasulullah SAW oleh Ustaz Wadi Anwar. Tanda kiamat kecil yang pertama mengatakan dan menerangkan bahawa kejahatan ini lebih banyak daripada kebaikan. Lafaz hadis an Zainab ibnati Ja'sin an Rasulullah SAW dakhala 'alaiha yawman fazi'an yaqul la ilaha illallah wailul lil arabi min syarri qad iktarab futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mislu hazihi wa khalaqa bi isba'aihi al-ibhami wallati taliha. Qalat Zainab ibnatu Ja'shin fakulta ya Rasulullah afanahliku wa fina salihuna. Qala na'am iza kasural hubsu. Maksud daripada hadis ini
daripada Ummul Mukminin Zainab binti Jahsin, yakni isteri Rasulullah SAW, beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan cemas sambil bersabda, la ilaha illallah, celaka, yakni binasa bagi bangsa Arab dari kejahatan ini malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, dan baginda menemukan hujung jari dan hujung jari yang sebelahnya, yakni jari telunjuk yang dengan itu mengisyaratkan seperti bulatan. Saya ini Zainab binti Jahsin lalu bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang soleh? Lalu Nabi SAW bersabda, ya, jikalau kejahatan sudah terlalu banyak. Riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Antara mukjizat Nabi SAW iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk kepada Nabi tembok yang dibina oleh Zulkarnain radhiyallahu anhu. Suatu hari dulu depan mata Nabi, dan tembok itu sedang dilubangkan oleh Ya'juj wa Ma'juj. Bilangan mereka sangatlah ramai menyebabkan suatu kaum Ya'juj wa Ma'juj lalu di Tasik Tabariyah minum sampai kering. Suatu hari Ya'juj wa Ma'juj dilepaskan dan akan merosakkan di atas muka bumi ini. Tidak ada suatu kabilah atau kaum yang boleh melawan kaum Ya'juj wa Ma'juj. Akhirnya Allah membunuh Ya'juj wa Ma'juj dengan menghantar seekor ulat sahaja untuk melawan mereka sehingga mati. Sehingga Nabi SAW dalam keadaan cemas kerana baginda menemukan hujung jari dan hujung jari yang sebelahnya, yakni jari telunjuk, dengan itu mengisyaratkan seperti bulan. Apabila di suatu tempat atau negeri sudah terlampau banyak kejahatan, kemungkaran dan kefasikan, maka kebinasaan akan menimpa semua orang yang berada di tempat itu. Segala macam kemungkaran dan kefasikan hendaklah disegerakan, ini dibasmikan, dan segala kemaksiatan hendaklah disegerakan dimusnahkan, supaya tidak terjadi malapetaka yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang melakukan kemungkaran dan kejahatan tersebut, tetapi ianya menimpa semua penduduk yang berada di tempat itu. Maknanya, jikalau seseorang melakukan kejahatan, semua akan menimpa keazaban daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di Malaysia ini, pemerintah, ahli keluarga dan sebagainya perlu sedar tentang keadaan umat Islam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita dalam keadaan bersedia untuk kembali kepada Allah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Khairul Afi bin Karim. Nombor matrik 060745. Seterusnya saya akan sambung dengan tanda kiamat kecil yang kedua daripada hadis yang ketiga, iaitu seluruh dunia datang mengerumuni dunia Islam. Bismillahirrahmanirrahim. An Sauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul ummamu an tada'a alaikum kama tada'u al-akalatu ila qas'atiha, faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma izin. Qala bal antum yawma izin kasirun walakinkum ghusa'ul kaghusa'is sayl wa la yanzi'anna Allahu min suduri uduwikumul mahabbati minkum wa la yakzifanna Allahu fi qulubikumul wahan. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang bermaksud daripada Sauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa dan seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang hendak makan mengerumuni talam hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah dari kerana kami sedikit pada hari itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah akan mencabut rasa gerun terhadap kamu dari hati-hati musuh kamu, dan Allah akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Seorang sahabat bertanya, apakah wahan itu hai Rasulullah? Nabi kita menjawab, cinta pada dunia dan takut pada mati. Riwayat Abu. Dalam hadis ini dapat dinyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW
telah mengatakan pada akhir zaman bahawa umat Islam, walaupun mereka mempunyai bilangan yang banyak, iaitu pada hari ini hampir kepada 2 bilion manusia, tetapi mereka selalu dipersendakan dan menjadi alat permainan bangsa-bangsa lain. Sebagaimana yang berlaku di serata dunia tentang orang Islam yang ditindas, orang Islam yang telah dibunuh dan diperlakukan sesuka hati oleh orang yang bukan Islam. Dengan itu tepatlah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, segala kekalahan kaum muslimin adalah berpunca dari dalam diri kaum muslimin itu sendiri, iaitu dari penyakit wahan yang merupakan penyakit campuran dari 2 unsur yang selalu wujud dalam bentuk kembar 2, iaitu cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia bermakna tamak, rakus, bakhil dan tidak mahu mendermakan harta di jalan Allah SWT. Manakala yang kedua ialah takut mati, pula bermakna leka dengan kehidupan dunia dan tidak membuat persiapan untuk menghadapi negeri akhirat. Apabila kita menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, contohnya seperti pada zaman Rasulullah, ada seorang sahabat iaitu Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Beliau seorang yang kaya, sangat kaya raya. Tapi amalan beliau bahkan melebih daripada kekayaan tersebut. Maknanya beliau menyeimbangkan antara amalan dunia dan amalan akhirat. Berdasarkan apa yang disebut berdasarkan apa yang dipetik daripada petikan video tersebut, dapat disimpulkan adanya ciri-ciri pecinta dunia. Yang pertama ialah menunda taubat. Ciri pencinta dunia selanjutnya adalah ketika melakukan dosa, ia melakukan dosa dan ia menyedari bahawa itu adalah dosa, akan tetapi hatinya tidak pernah tergerak untuk merasa menyesal serta tidak ada terlintas untuk menghentikan perbuatan dosa tersebut. Dia ni tahu dia ni buat dosa, tapi dia sedar dia ni buat dosa, tapi dia tidak pernah tergerak hatinya untuk menyesal dan bertaubat kepada Allah SWT. Dan yang kedua ialah tujuan hidup adalah kesenangan dunia. Visi hidup para pecinta dunia adalah kesenangan seperti harta, pangkat, wanita maupun populariti. Maknanya visi hidup para pecinta dunia ni, dia hidup di dunia ni semata-mata untuk mengejar kesenangan dunia, tanpa mengejar amalan untuk ke akhirat. Inilah yang mereka kejar, tidak peduli jika harus melakukan hal-hal yang melanggar ajaran agama atau melanggar norma kemanusiaan sekalipun. Dapat kita lihat pada hari ini, ramai manusia semestinya orang Islam telah membelakangkan ajaran agama demi dunia semata-mata, sanggup menjadi kaya tanpa menghiraukan hukum hakam. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Qayyum bin Fazli dan nombor matrik saya 061848. Di sini saya ingin menyambung perbincangan daripada sahabat saya sebentar tadi pada tanda kiamat yang ketiga, iaitu Islam kembali dagang. Daripada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam mula tersebar dalam keadaan dagang, iaitu asing, dan ia akan kembali asing pula. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Berdasarkan hadis tersebut, kita dapat memahami bahawa Islam mulai tersebar di Mekah dengan keadaan yang sangat asing dan dagang. Penganut dan pendukung agama Islam pada ketika itu sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan penentangnya, iaitu kaum musyrikin Mekah. Maka jika dilihat balik melalui sejarah permulaan Islam dahulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah selama 13 tahun dan hanya tidak sampai 150 orang yang memeluk Islam pada ketika itu. Proses dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu hanya mampu dilakukan secara sembunyi dan rahsia, dan umat Islam ketika itu tidak boleh untuk menzahirkan keislaman mereka
kerana ancaman oleh kaum musyrikin Mekah. Kemudian perjuangan dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW masih disambung oleh para sahabat sehingga berjaya meluaskan empayar Islam ke seluruh pelosok dunia, seluas 2/3 dunia. Kegemilangan yang berjaya dicapai sehingga era empayar Uthmaniyah. Kemudian selepas daripada itu, Islam kembali asing dan dirasakan ganjil dari pandangan dunia, bahkan dari pandangan dengan orang Islam sendiri. Jadi pada pandangan ulama pula, kalimah atau perkataan gharib itu juga memberi maksud sedikit, iaitu sedikit pada bilangan orang Islam pada ketika itu yang menjadi faktor asingnya Islam. Para ulama mengaitkan hadis ini dengan zaman sekarang, di mana ramai bilangan orang Islam, akan tetapi yang mengamalkan Islam itu secara sebenar dan keseluruhan itu sedikit bilangannya. Sebahagian daripada orang Islam merasa ganjil dan pelik apabila melihat orang Islam yang beriltizam atau yang memberi komitmen dengan Islam dan cuba mengamalkan Islam itu dipandang sepi oleh masyarakat sekitar. Contoh yang kita dapat lihat sekarang seperti kalau ada suatu program atau majlis kemasyarakatan, kemudian masuk waktu sembahyang, tiba-tiba ada seorang yang meminta diri untuk menunaikan sembahyang, maka tindakan ini dianggap tidak sopan dan kurang wajar. Sedangkan orang yang tidak sembahyang sambil bersenda-senda ketika orang lain bersembahyang tidak dianggap sebagai perbuatan yang salah dan terkutuk. Kesimpulannya, kita sewajarnya sebagai umat Islam untuk mengambil ibrah serta iktibar daripada hadis ini untuk dijadikan sebagai peringatan dalam melalui arus cabaran dan rintangan akhir zaman ketika ini. Antara pengajarannya ialah umat Islam yang mengamalkan sunnah dianggap asing, ketinggalan zaman, tidak mengikuti arus semasa dan dituduh dengan pelbagai tuduhan yang menyakitkan. Sementara cara hidup lain seperti budaya barat diangkat dan dipandang mulia dalam masyarakat. Orang Islam hendaklah sentiasa istiqamah di atas ajaran Islam serta memelihara diri pada terlibat daripada gejala sosial dan penyelewengan yang menyebabkan pandangan negatif masyarakat terhadap Islam. Selain itu, beruntunglah bagi orang yang asing atau sedikit kerana tetap berpegang teguh dengan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat yang lalai dan meninggalkan cara hidup Islam. Ibnu Ajlan berkata dengan maksud fatuba lil ghuraba, iaitu beruntunglah bagi orang yang sedikit adalah mereka yang mendapat kebaikan terus menerus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji sikap mukmin yang istiqamah mengamalkan Al-Quran dan Sunnah ketika masyarakat menjauhi dan memandang hina terhadapnya. Jadi setakat itu sahaja daripada saya. Wallahu alam. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri bin Bazlan. Nombor metrik 061752. Jadi untuk meneruskan perbentangan daripada kawan-kawan saya tadi, jadi saya teruskan dengan tanda kiamat, tanda-tanda kecil kiamat yang ke-6. Ustaz Wadi Anwar telah menyebut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang 6 petanda kecil. Dan hadis tu beliau ada sebut 6 petanda kecil kiamat. Hadisnya berbunyi an Aisyah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la taqumus sa'ah hatta yakuna al-waladu ghaizan wal mataru qaizan wa yafidul litham faidan wa yaghidul kiram ghaidan wa yajtari as-saghir 'ala al-kabir wal latim 'ala al-karim. Rawahu Tabrani. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tidak akan berlaku pada hari kiamat sehingga seseorang menjadi punca kemarahan bagi ibu bapanya. Hujan akan menjadi panas, yakni hujan akan berkurangan dan cuaca akan menjadi panas. Akan bertambah banyak orang yang tercela dan akan berkurang orang yang baik. Anak-anak menjadi berani melawan orang tua dan orang yang jahat melawan orang-orang baik. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi hadis ini Nabi Muhammad SAW menyenaraikan enam golongan yang menjadi enam situasi ini apabila berlaku, mana dia akan menjadi tanda-tanda kecil bagi kiamat. Yang pertama, golongan anak yang menjadi penyebab kepada kemarahan ibunya. Hal ini sangat tidak asinglah bagi kita. Walaupun dalam Al-Quran Allah telah menyebut, jangan menyangkal ibu walaupun dengan perkataan Tetapi anak muda sekarang ini sudah terlampau, keterlaluan. Mereka sudah berani menyebut sebegitu, malah lebih daripada itu, sehingga ada yang sanggup membunuh ibu bapa mereka, sanggup menjadikan ibu bapa mereka sebagai pelepas mereka untuk marah dan sebagainya, menjadikan ibu bapanya untuk mereka mengambil duit untuk perbuatan kegiatan mereka yang haram, seumpama untuk berjudi ataupun sebagainya. Mereka meminta duit itu daripada ibu bapa mereka. Yang seterusnya Nabi senaraikan adalah hujan yang semakin berkurangan dan cuaca yang semakin panas. Di sekitar Februari tahun 2021 di Medan, Sumatera Utara, Indonesia, telah berlaku situasi sebegini. Sebenarnya situasi ini tidaklah berlaku pada Indonesia sahaja. Kerana kita di Malaysia ini juga berlaku situasi hujan yang berkurangan dan cuaca semakin panas akibat jarangnya hujan. Seterusnya, semakin banyak orang yang tercela malah didorong. Dan Nabi letak sekali dengan semakin berkurang orang yang baik tetapi tidak disokong. Banyak kegiatan-kegiatan kita boleh tengok dalam media sosial ataupun dalam televisyen, kegiatan, aktiviti, program yang agak tercela tetapi masih lagi boleh terjadi, malah didorong dengan dorongan yang kuat. Seumpama program-program nyanyian yang terlampau lah, sehingga kan mereka yang anugerah yang diberikan kepada mereka adalah jauh lebih tinggi daripada hadiah ataupun anugerah kepada orang-orang yang menyumbangkan kepada agama mereka, sama ada dari segi bacaan tilawah ataupun sebagainya lah. Yang seterusnya, anak-anak berani melawan orang tua. Seumpama tadi, anak-anak sudah berani malah membunuh ibu bapa mereka. Kadang mereka mencuri hak ibu bapa mereka, merampas harta-harta ibu, emas mereka dan sebagainya. Mereka sudah kurang ajar, hilang rasa hormat dalam diri. Yang seterusnya, orang jahat sudah berani melawan orang-orang baik. Sekitar ni ada satu kes 2-3 hari lepas, yakni bulan Jun 2021, seorang Cina kafir, dia
menempah makanan dan menggunakan perkhidmatan Foodpanda, dan mereka Cina ini telah menggunakan nama dia dan dianakkan dengan anak, ditulis anak Allah. Jadi dia sudah berani untuk mempersendakan agama, sedangkan dia tahu bahawa penghantar makanan itu adalah orang Muslim. Jadi segala enam situasi ini telah pun berlaku zaman ini, dan banyak lagi tanda-tanda kecil kiamat yang telah berlaku. Dan kita haruslah mempersiapkan diri kita dengan ilmu agama dan amal-amal, insya-Allah. Sekian daripada saya, terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wakiuddin bin Abdullah, nombor metrik 061492. Saya akan membentangkan hadis Rasulullah SAW tentang akhir zaman, iaitu umat Islam ditelenggami kemewahan. An Ali bin Abi Talib yaqulu, innal julusu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid id tala'a Mus'ab bin Umair ma alaihi illa burdatun lahu marku'atun bifarwin falamma ra'ahu Rasulullah baka lilladhi kana fihi minan ni'mah والذي هم اليوم هو اليوم فيه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت بين يديه صفحة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة. قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم تتفرغ للعبادة ونكفى المؤنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنتم اليوم خير منكم يومئذ. رواه الترمذي. Dalam hadis ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa umatnya pada suatu masa kelak akan mendapat kekayaan dan kelapangan dalam kehidupan. Sebagai contoh, pagi petang pakaian silih berganti, hidangan makanan tak putus-putus, rumah-rumah mereka tersegam indah dan dihias dengan bermacam-macam perhiasan. Di mana kalau semuanya sudah ada, maka senanglah hendak membuat ibadat. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW mengatakan keadaan serba kekurangan itu adalah lebih baik untuk kita. Artinya lebih memungkinkan kita untuk beribadat. Kita sibuk menghimpun harta dan juga sibuk menjaganya serta sibuk untuk menambah lebih banyak lagi. Tidak ubah seperti apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Seandainya seseorang anak Adam itu telah mempunyai satu jurang emas, dia berhasrat untuk mencari jurang yang kedua, sehinggalah ia dimasukkan ke dalam tanah, yakni menemui kematian. Kesimpulannya, begitulah gambaran yang sebenar terhadap kehalabaan manusia dalam menghimpun harta kekayaan. Ia sentiasa mencari dan menambah sehingga ia menemui kematian. Maka ketika itu barulah ia sedarkan dirinya dengan 1001 penyesalan. Tetapi di saat itu sudah tidak berguna lagi penyesalan. Wallahu alam, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.